Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang pengenalan tajuk-tajuk pendidikan Islam tingkatan 2 oleh saya Ustaz Muhammad Hafiz Lalan. Tajuk pendidikan Islam tingkatan 2 merangkumi 6 bidang, antaranya ialah bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh, bidang sirah dan tamadun Islam, dan yang terakhir ialah bidang akhlak Islamiah. Baik, dalam bidang Al-Quran ada beberapa tajuk, antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala pengurnia hidayah, hanya Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, luasnya kuasa Allah. Yang keempat, mudahnya tajwid. Yang kelima, manisnya persaudaraan. Yang keenam, mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, santunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelapan, amanah terhadap harta dan nyawa. Dalam bidang hadis ada dua tajuk, iaitu pelajaran ke-9 dan 10, iaitu mungkar dicegah, hidup berkah dan mencari yang halal. Manakala dalam bidang akidah ada 3 tajuk, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan malaikat dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam bidang fiqh ada 6, antaranya ialah solat berjamaah, pengikat hati, solat Jumaat, wadah kesatuan, tayammum dengan debu suci, rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, puasa benteng diri dan solat sunat menampung kefarduan. Manakala dalam bidang sirah dan tamadun Islam, pelajaran ke-20 hingga ke-23 ada 4 tajuk di sini, iaitu terbitnya fajar dakwah, hijrah detik bersejarah, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan wanita suri teladan umat. Dalam bidang akhlak Islamiah ada 5 tajuk, iaitu pelajaran 24 hinggalah pelajaran yang ke-28, antaranya malu perisai iman, menyemai kasih, menuai sayang, muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga, santuni jiranmu, dan masjid destinasiku. InsyaAllah hari ini kita akan terus belajar tajuk yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala pengurnia hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya daripada surah Al-Imran ayat 8 tadi, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya atau kurniaannya. Ayat ini perlu dihafaz oleh para pelajar dan ini merupakan ayat hafazan yang pertama. Ayat ini adalah ayat yang kita gunakan untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sentiasa memperoleh hidayah, sentiasa meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengurniakan hidayah kepada kita setiap masa dan setiap hari. Kerana sifat hati kita ini berbolak-balik. Dalam intisari ayat ini dinyatakan juga tentang
keadaan hati kita, iaitu hati yang sentiasa berbolak-balik. Maka dengan ini kita seharusnya membaca doa ini, menghafaz doa ini untuk dijadikan sebagai satu kekuatan untuk memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Okey, kita ulang balik ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para pelajar sekalian perlu perhatikan ayat ini. Antara kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah pada huruf H. Kebanyakan pelajar membaca dengan menjadikannya ha pedas, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ditukar menjadi ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Okey, itu kesilapan yang biasa dilakukan oleh para pelajar. Jadi di sini ha simpul ini adalah sangat ringan sifatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga para pelajar dapat menghafaz ayat ini. Kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baiklah, kita tengok intisari ayat daripada surah Al-Imran ayat 8 tadi. Yang pertama ialah umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Antara doa tersebut ialah daripada ayat 8 surah Al-Imran tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan.
Oleh sebab itu, kita perlu memohon hidayah setiap hari dalam setiap doa selepas solat fardu ataupun solat sunat dengan doa daripada surah Al-Imran ayat 8 tadi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Kalau kita lihat kepada kisah para rasul sebelum ini, ada dalam kalangan ahli keluarga mereka yang tidak mengikut Nabi tersebut, antaranya Nabi Nuh, dan begitu juga dengan kisah bapa saudara kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Kita semua dianjurkan untuk berdakwah dan mengajak orang kepada Islam, tetapi bukan kita yang memberikan hidayah. Kita hanya bertindak sebagai orang yang menyampaikan dakwah kepada sesiapa sahaja. Yang kelima, yang terakhir, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Di sini menjadi dalil kita menggunakan doa yang ma'thur bersumberkan Al-Quran dan hadis yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita digalakkan untuk berdoa dengan ayat ini dan juga boleh dibacakan dalam solat. Jadi para pelajar mestilah menghafaz dengan betul, lancar serta bertajwid. InsyaAllah, selepas menonton video ini, para pelajar dikehendaki menyediakan nota sebagai tanda anda mengikuti kelas saya, insyaAllah. Jadi untuk kali ini Ustaz mohon diri dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam bab yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Quli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.